pelik apabila orang-orang yang tak berkaitan dengan hidup kita tiba-tiba kita nak mencampuri hal urusan orang lain. Keberkatan itu sebenarnya urusan Allah. Kalau tak ada perkataan baik, lebih baik diam. Better you keep silent. Sebab sekarang ni akibat pandemik, ramai yang tertekan dan ramai yang bunuh diri. So ada pesanan ataupun terapi yang boleh mereka lakukan. Pertama sekali, kalau dari sudut ialah keagamaan, benda ni musibah yang Allah turunkan, dan sudah pastinya sebagaimana yang disebut dalam Quran, setiap ujian yang Allah bagi itu sesuai dengan level kekuatan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bagi kita ujian kecuali kita mampu untuk bawa. Cuma tinggal lagi kita nak cari kekuatan. Macam Cik Man sendiri pun kadang-kadang kita ada rasa stres adalah normal. Tapi kita mesti keluar daripada lingkungan stres tu, mesti cari dia punya tips. Sama ada kembali balik kepada agama, bina hubungan Tuhan. Kemudian kita mesti bergaul dengan manusia, kita mesti merujuk kepada orang-orang yang boleh terima, yang boleh dengar luahan kita. Kadang-kadang kita bukan nak orang tu selesaikan masalah. Yang penting dia dengar pun sudah cukup. Dan kita mesti cari lingkungan yang positif. Elakkan toxic people dan kurang-kurangkan menjerumuskan diri dalam media sosial, sebab akan menyebabkan kita akan insecure, sebab kita nak compare diri kita dengan life orang lain. So timeline hidup kita berbeza. So benda-benda ni lah. So sometimes kita perlu bersendirian, sometimes kita perlu bergaul dengan orang yang bagus. Sekarang social media kan dia menjadi tempat yang orang nak komen, nak minta pendapat berhubung isu yang netizen menghina Elizad Mandul. Sebab dia orang dekat media sosial, dia orang just kecam, just hentam komen-komen ikut sedar hati kan. So apa komen Cik Man? Baik, sebagai seorang manusia yang dia tahu tanggungjawab masing-masing, kita tidak sewajarnya menyentuh tentang kehidupan orang lain jika kita tidak diberikan autoriti untuk itu. Ini sebagai satu sistem hidup manusia yang normal. Melainkan kalau dia sendiri tidak ada kehidupan untuk diurus, dia aneh ataupun agak pelik apabila orang-orang yang tak berkaitan dengan hidup kita tiba-tiba kita nak mencampuri hal urusan orang lain dan campur. Kalau bagi nasihat tak apa, ini campur kecam. Jadi sudah pasti secara ringkasnya, sebarang kecaman atau benda yang bersifat penghinaan adalah satu jenayah akhlak dan juga satu dosa dalam agama. Cuma bagi kita mengharapkan sesiapa pun lah, Eliza ataupun sesiapa pun teruskan bersabar ataupun membina kekuatan. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa hatinya baik, dia beriman dengan Allah dan Rasul, maka dia akan berkata yang baik-baik saja. Kalau tak ada perkataan baik, lebih baik diam. Better you keep silent. Maknanya tak ada benda yang baik nak komen, tak payah komen. Kecuali kalau ada benda nasihat. Ada benda baik yang kita boleh komen dekat public, ada benda yang kita DM dia inbox. Jadi dekat sini agama kata semua benda baik tu boleh publikkan, sebab kadang-kadang dia berkaitan dengan sensitiviti orang yang nak kita nasihatkan tu. Allah Allah. So Cik Man, ada tak dapat kecaman apabila you mula terlibat dalam industri hiburan? Sebab selalunya kita dengar artis bersara daripada dunia hiburan untuk dekatkan diri dengan agama. Jadi boleh komen sikit. Haters is everywhere. Dan kita lebih memekakkan telinga lah. Cik terima kritikan. Cuma bila kita katakan dakwah tu boleh ada di mana-mana. Bukan kita nak bina satu kata artis tu berhijrah seolah-olah macam industri lakonan ini satu industri yang hitam ataupun tak. Cik Man tak melihat itu. Cuma kita sendiri yang bawa nilai apa yang kita nak klik dalam lakonan. Kalau kita tengok negara-negara luar ataupun setengah naskah ataupun skrip, dia bagikan satu nilai yang baik dan murni pada masyarakat. So itu bergantung pada pemain-pemain dalam industri itu bagaimana menjadikan industri sebagai salah satu daripada ruang bawah lah. Jadi bukanlah Cik Man kata Cik Man masuk tu, dia nampak macam klise tau. Kalau orang tanya kenapa tujuan Cik Man terlibat dengan lakonan, Cik Man bukanlah untuk berdakwah semata-mata, tapi kita memang minat. Tapi bila kita masuk tu dalam keadaan background yang orang tahu, so mesti ada rakan-rakan artis yang refer soalan-soalan agama. So dekat tu automatically secara tak sedar, secara halus kita ada bina hubungan dengan diorang, memecahkan gap dan juga sharing knowledge tentang agama yang sebelum ni mungkin ustaz-ustaz tak terlibat dengan industri lakonan.
Sebab ada juga bekas pelakon kata pendapatan dalam dunia hiburan tak berkat. So komen Cik Man untuk dia pendapatan dalam dunia tidak keberkatan itu sebenarnya urusan Allah. Dan benda yang dia terlibat dengan lakonan tu sebenarnya banyak sudut yang kita nak tengok. Kalaulah misal kata dia nak dibayar dalam lakonan tu dengan melakukan sesuatu perkara yang haram. Contohnya sebelum ni dia berhijab, contoh dia berhijab. Kemudian dia diminta, boleh tak tolong buka ataupun buat sesuatu yang tak boleh, nanti saya akan bayar. Maknanya memang objektif dia untuk tu. Itu yang bermasalah. Tapi kalau memang kehidupan dia memang macam tu dan dia pun berlakon dan dekat luar pun dia free hair. Ini sebagai contoh macam mana cakap, dekat luar pun dia free hair ataupun dekat luar pun dia memang jenis yang sempoi-sempoi, kemudian termasuk. So dia berlakon itu kerana tugas ni sebagai pelakon, bukan dia berlakon itu untuk dibayar untuk buat satu benda yang prohibited in religion. So dia banyak angle yang kita kena tengok lah. Apa aktiviti sepanjang PKP ini bagi Cik Man? Cik Man ada uruskan penyataan rendang Cik Man, dan juga menerima jemputan ceramah motivasi ataupun ceramah agama. Cuma sekarang ni kita tak boleh pergi ke mana-mana lah, jadi dilaksanakan secara online. Duduk dekat rumah, kalau tak pergi ke kilang ataupun pergi ke kedai rendang lah untuk tengok staf masak. Ramai tak yang kontak Cik Man untuk minta bantuan? Selalunya Cik Man akan bantu ataupun tengok dulu? Ya, kadang-kadang kita terfikir juga ni scam ke apa. Ada juga kadang-kadang bila orang minta bantuan tu, secara fitrah ni kita akan rasa kesian. Ada juga panggil lah, kita bank in. Cik Man sendiri tak ada yayasan, so terfikir nak buat satu yayasan, tapi mungkin dia makan masa ataupun ada step-step. Dia ada juga bincang dengan kawan bagaimana kalau kita buat satu yang official supaya senang nanti. Kadang-kadang kita sendiri pun mungkin ada kekangan dari ekonomi, so dengan bantuan orang-orang lain yang menyumbang tu mungkinlah. Cuma benda ni masih dalam perancangan. Tapi yang minta-minta ni ada juga kadang-kadang kita risau, tapi ada yang kita percaya tu kita bagi bantuan. Sebab Cik Man lebih suka untuk macam face-to-face bagi beras ke macam tu. Kita lebih suka yang macam tu.